Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, salam sejahtera, selamat pagi, tengah hari, petang, malam, tak kisahlah pukul apa kau tengok. Jadi sekarang aku nak cerita pasal pembantu tadbir perkeranian operasi N19. Panjang nama dia ataupun singkatan dia PTPO ataupun nama lainnya Kerani. Jawatan ni Kerani kan. Akan ada banyak dalam government, dalam kerja kerajaan akan banyaklah pejawatan ni. Jadi akan ada setiap tahun akan ada kekosongan yang banyak, akan SPA ambil untuk mengisi kekosongan orang-orang yang dah pencen tu akan ada kena nak ganti kan. Dan nak cerita pasal PTPO ni sekadar perkongsian. Aku bukan pegawai yang cerita bahagian perkhidmatan ke apa ke, yang tahu pasal bahagian penjawatan ke apa, yang tahu pasal jawatan-jawatan ni. Cuma Alhamdulillah aku kerja sebagai pembantu tadbir perkeranian operasi bermula dari 2011 di bawah kerajaan negeri 9 di bawah jabatan apa, rahsialah. Ni baju program. Jadi ni sekadar nak kongsi. Okey, kenapa ada PTPO, pembantu tadbir perkeranian operasi N19? Kenapa ada N11? Sebab dia N tu klasifikasi jawatan dia, jawatan pentadbiran dan sokongan, itu klasifikasi. 19 sebab nak minta ni PTPO kena ada SPM. Kalau kena ada PMR atau BT3 dia akan pakai 11. Kalau pakai diploma dia akan 29. Kalau degree dan ke atas 41. Itu jelas secara umumnya. Okey. Kalau orang dah minta kerja, dah tentulah nak tahu boleh makan, boleh cari makan ke apa kan. Gaji ke, awak nak tahu gaji kan. Okey, kalau pembantu tadbir perkeranian operasi ni, PTPO ni, gaji dia sebagaimana yang jawatan-jawatan lain yang menggunakan SPM, dia akan bermula dengan 1,352. Ni aku tengok dekat website apalah. So waktu aku masuk dulu 800. Alhamdulillah sekarang dah 1,352 starting gaji. Itu untuk yang betul-betul SPM. Kalau ada SKM 2 dia akan tambah sikit, kalau ada SKM 3 dia akan tambah sikit. Lepas tu kalau korang ada pengalaman yang berkaitan jawatan yang lebih kurang, mungkin kerani, mungkin apa, mungkin akan dipertimbangkan untuk mengira mengira pengalaman sebagai gaji permulaan. Kenaikan tahunan untuk yang PTPO ni 100. Jadi kalau tahun ni kau starting 1352, tahun depan insya-Allah 1452 starting dia punya gaji pokok. Itu kalau kau tak ada buat masalah apa semua kan. Gaji boleh naik. InsyaAllah itu selalunya kalau tak buat hal, insyaAllah gaji naik. Lepas tu itu gaji pokok. Dan kalau campur allowance, mungkin allowance apa ni ada lah, aku pun dah lupa, tak tengok sangat. Allowance bantuan sehari hidup itu ikut tempat. Allowance khidmat awam. Lepas tu allowance perumahan mungkin ada 600, 700 tambah tolak. KWSP mungkin boleh dalam 18 lebih ke apa untuk starting, insya-Allah. Okey. Itu gaji. Apa PTPO ni buat kerja apa? Itu yang penting orang nak tahu kan. Okey, kalau selalunya kalau orang yang dah masuk lapor diri untuk bekerja, bila dah masuk ke jabatan yang korang masuk, selalunya untuk nak tahu apa-apa kerja yang korang buat, dia akan ada satu file. Kalau dulu file ni dipanggil file meja, sekarang ni my portfolio. Apa benda file ni? File ni akan cerita pasal kau punya kerja apa yang kena buat, dokumen apa yang berkaitan, apa semua benda tu. Jadi kalau nak tahu pasal BTPO ni, rujuk ni. Wah, senang aku kan. Tapi memandangkan kalau orang dah dapat kerja, jarang dia nak cari maklumat pasal jawatan ni. Jadi aku ceritalah, aku kongsi. Kerja-kerja kerana PTPO ni, dia akan melibatkan secara generalnya lah, secara umumnya akan melibatkan dekat pejabat, file dan rekod,
surat menyurat, termasuklah memo ke apa benda yang ni, yang ada berkaitan yang kertas namanya, yang boleh dipanggil surat. Tadi file dan record, lepas tu asset, kalau lagi mesyuarat dan lain-lain yang mengikut jabatan-jabatan yang korang nak apalah. Kalau kat hospital dah tentulah korang akan rekod-rekod hospital, mungkin pesakit ke apa. Aku tak pernah masuk hospital. kita buat, jadi tak pasti maksudnya tu. Cuma file dan record, asset, mesyuarat, dan kalau ada buat majlis, selalunya majlis rasmi. Okey. Untuk kalau file dan record, selalunya korang akan buat kerja-kerja bila file nak buka, kena buka file, cara buka file macam mana, nak tulis minit dalam file macam mana, nak masuk surat macam mana. Kalau file tu dah tebal, berapa tebal dia punya apa, macam mana nak lupuskan file tu. Itu file dan record. Benda ni kalau ada masa aku akan ceritalah detail lah, memang khas untuk file dengan record ataupun memo. Mungkin kalau aku mood cantik, aku ni lah ajar macam mana cara buat memo, macam mana cara buat surat. Itu insya-Allah bergantung kepada kerajinan. Dan apa lagi tadi? Okey, itu file dan record. Surat dan memo. Kena tahu cara nak tulis surat. Jadi bila nak cerita pasal tahu buat surat ni, dah tentulah kemahiran yang penting adalah tahu guna Microsoft Word. Sebab selalunya dalam kerajaan, dalam pejabat kerajaan, kita akan pakai sistem operasi Windows. Kita tak pakai Android, kita tak pakai telefon untuk ni buat surat. Dan kita pun tak pakai Linux, untuk jarang lah. Setakat ni tak pernah lagi, kalau ada pun nampak Linux yang pakai, itu pun untuk ni kewangan ataupun sistem dekat kaunter. Jadi kebiasaan kita akan pakai Windows. Jadi bila Windows nak buat surat, kita akan pakai apalah, Microsoft Word. Jadi nak minta kerja PTPO, kena reti pakai Microsoft Word. Itu satu. Lagi satu, Microsoft PowerPoint dan Microsoft Excel. Tiga ni okey, insya-Allah lah. Kau boleh bekerja sebagai kerani. Okey. Surat tu macam biasalah. Kau akan terlibat daripada type, print, minta kat bos sign, bos sign. Kalau kena hantar kepada ramai, kau kena photo state. Dah photo state tu masuk dalam sampul. Dia punya ni mungkin cara kalau pakai ni pos daftar. Kalau nak kena hantar ke tempat yang berdekatan dan kau punya jabatan ada penghantar notis, nak kena bagi ke penghantar notis. Kalau memang urgent sangat, kau kena jadi dispatch, hantar benda tu pergi ke sana sini. Kalau dalam jabatan selalu kau akan hantar sendiri. Bila nak hantar tu macam dia akan pakai ada buku penghantaran. Itu untuk surat. Sama juga memo pun apa kan. Dan kalau yang berkaitan macam dokumen-dokumen ni, akan bawakan, termasuklah juga kalau buku-buku program, itu majlis rasmi. Selalunya majlis rasmi tu PTPO ni akan terlibat sebagai urustia, tak kisahlah sama ada untuk jawatan kuasa ataupun kau terlibat secara langsung sebagai urustia mungkin akan terlibat sama ada dekat kaunter depan pendaftaran ataupun jadi MC yang berbahagia, yang berusaha. Selamat dan tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah hari ini kita itu kalau apalah, ada masa jadi MC, ada masa jadi pembaca doa, ada masa jadi kalau contoh dia program tu kena ada ikrah, kau mungkin baca ikrah. Wide range sebenarnya kerja-kerja kerani ni. Itu untuk ni lah. Dan termasuklah kalau kau kena buat event tu dari belakang tu, kau kena buat plate, kau kena buat surat-surat, kadang-kadang terlibat pasang banner kat luar. Apa lagi? Tadi apa? File record ni, surat, majlis rasmi. Apa lagi?
aku dah lupa, tapi kebanyakan dia kerja-kerja dia adalah macam tu, kerja-kerja yang menyokong perkhidmatan di dalam jabatan. Kalau PTPO tak ada, payahlah nak berjalan, sebab dia secara pendokumentasian, sekala rekod-rekod tu akan mereka lah yang akan terlibat dan menjalankan rekod kan. Bila rekod, contoh dia ada dokumen-dokumen yang kau kena rekod, yang kau kena isi borang. Borang pun sama, kalau borang tak cukup, itulah orangnya yang akan putus. Jangan mengada-ngada nak suruh orang lain buat kan. Kalau borang tu ada orang awam tak faham, mungkin melibatkan orang awam tak faham, itulah kau kena terangkan, kena ajar. Jadi kena tahulah mengenai kerja sendiri dan terlibat. Sebab tu kena pandai berkomunikasi. Skill-skill yang kena ada. Lagi kalau untuk majlis rasmi, apa tadi? Tengok bila aku dah lupa dah. Untuk selain daripada tu mesyuarat, selain yang tadi kan, selain majlis rasmi, faedah rekod, surat menyurat, mesyuarat, kau akan terlibat dalam penulisan, mungkin minit mesyuarat, dan mungkin akan terlibat untuk apa lagi, untuk buat ni PowerPoint presentation ke apa benda tu, dan ada masanya mungkin akan terlibat dalam mesyuarat sebagai tukang jaga biasalah slide, ataupun kalau benda tu bos cakap mungkin dalam ni kau jaga bahagian-bahagian tertentu, mungkin kau akan kena ni lah, buat laporan, memang akan bercakap jugalah. Jadi dalam mesyuarat, dari penyediaan mesyuarat sampai ke urus dia, itu kerja-kerja PT. Penyediaan mesyuarat macam mana, kau akan buat surat, bos cakap buat surat, kita akan buat mesyuarat hari Rabu ni 23 hari bulan sekian dekat bilik mesyuarat. Jadi kau akan buat surat, bos dah sign, guna surat tu untuk isi borang, nak tempah bilik mesyuarat, nak tempah makanan kalau selain bulan puasa. Jangan bulan puasa jangan tempah Kemudian surat jemputan untuk kepada agenda mesyuarat, kehadiran mesyuarat. Jadi kerja-kerja PT untuk mesyuarat adalah buat surat panggilan mesyuarat, tempah bilik mesyuarat, tempah makanan kalau waktu tu boleh tempah makanan, lagi buat surat borang kehadiran, ada jadual nanti buku, kalau kena jaga slide, jangan tidur dalam mesyuarat sebab nanti slide tak bergerak. Itu aku rasa secara umum lah dah ceritakan pasal mesyuarat macam mana, kalau surat menyurat macam mana. Kalau surat menyurat tu selain daripada tu, mungkin kau akan kena, bila jaga rekod tu, itu yang kena pandai Excel. Kalau untuk yang bila mesyuarat kena pandai PowerPoint. Bila surat-surat dan memo kena pandai Microsoft Word. Sebabnya sekarang kita dah tak pakai mesin typewriter, walaupun typewriter kalau kat unit ni ada, tapi itu pun dakwat dah tak ada dah. Lagi apa? Jadi kalau dah kerja gerani ni, apakah laluan kerjayanya? Takkan selama-lamanya kau nak jadi gerani. Dia akan starting sebagai N19. Sekiranya kau memang waktu masuk tu ada diploma, tapi mohon juga jawatan SPM ni dan dapat BTPO, tapi masih rasa nak mohon jawatan lain, feel free to apply. Silakan, mana tahu rezeki anda dapat jadi penolong pegawai, alhamdulillah, mohonlah. Tapi sekiranya macam yang ada SPM dan mungkin kekangan masa ataupun kewangan, rasa macam nak sambung belajar, dah payah. Kalau untuk PTPO, untuk grade 19, N19,
nak memohon kepada grade yang atas dia, upgrade sikit, penolong pegawai tadbir N29. Bila nanti dah masuk dalam pejawatan, boleh ambil exam setelah dah sah jawatan. Nak sah jawatan tu ada exam, tapi ni akan ada exam untuk peningkatan secara latihan. Kau pakai SPM dengan sebagai jawatan tu, dan kelayakan ada exam tu untuk memohon 29 jawatan penolong pegawai. Lepas tu kalau dah masuk jawatan penolong pegawai tu, kalau dah sah jawatan, ada rezeki kau rasa rajin pula nak ambil exam untuk ni, kelayakan dapat ni kenaikan secara latihan N41 pegawai takbir, apply lah. Jadi sebenarnya boleh je daripada PTPO, daripada kerani ni, waktu takbir kau nak jadi penolong pegawai, nak jadi pegawai, ada laluan kerjayanya. Kalau dari dalam range PT ni, bila dah ada cukup haulnya, cukup masa, dah cukup syaratnya, boleh apply untuk jadi KPT, ketua pembantu takbir, ataupun selalunya popular orang panggil Chief Clerk CC. N22 itu ni, bila N22 pula dah cukup haulnya, dah cukup masa, boleh juga apply untuk CC kanan. Dia kanan lagi, dia dah upgrade ketua tapi dia kanan lagi, N26. Sama juga bila kalau 22, 26 ni, kalau nak mohon untuk 29 dan cukup kelayakan, sama ada kau ada belajar diploma ataupun memang tak ambil diploma tapi ada lulus peperiksaan untuk PSL, peningkatan secara latihan, nak mohon yang penolong pegawai, boleh je mohon. Tertakluk kepada rezeki dan rezeki, insya-Allah. Sebab benda tu aku tak boleh nak kata apa ni, benda tu rezeki. Sebab macam aku dah dapat juga untuk yang apa tu, periksa tu apa semua tu, mohon tapi setakat sampai simpanan je. Ada member yang dah dapat. Benda tu alhamdulillah, apa pun yang kita ada, alhamdulillah. Jadi apa lagi cerita? Kemahiran yang kena ada selain daripada Microsoft Word, Excel, apa tu, kemahiran bercakap, kemahiran senyum. Muka kena reti senyum. Kerja kerajaan muka kena reti senyum. Sebab dia, korang akan berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan orang awam, dan kena reti tahan marah. Sebab bila orang selalunya orang akan ke pejabat, kalau selain daripada dia ada urusan, yang biasa-biasa, selalunya urusan bila kalau dah mendesak, dia akan datang dalam hati yang berapi. Jadi kena belajar sabar, tenang dan senyum selalu. Mulut kena jagalah. Kemahiran selain yang aku cakap tadi untuk buat kerja tu, itu kena ada. Ni nak tahu, kena tahu macam mana apa. InsyaAllah kalau ada rezeki, ada kerajinan, aku akan buat lah macam mana cara buat memo, macam mana cara buat surat, macam mana cara buka file, macam mana cara tutup file, macam mana nak merekod ke apa. Wallahualam. Panjang umur, murah rezeki, ada kerajinan, insyaAllah aku buat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.